Selamat petang, salam sejahtera. Isu paling hangat pada hari ini ialah apabila timbalan Presiden PAS telah menyatakan bahawa janji yang dinyatakan oleh Zahid Hamidi hanyalah bersifat mi segera untuk Sarawak dan Sabah. Nak tahu apa yang dikatakan oleh timbalan Presiden PAS ini berkaitan dengan tawaran mi segera itu? Apalagi kalau bukan cadangan Zahid Hamidi untuk mewujudkan 3 orang timbalan Perdana Menteri. Wow, ini rekod Malaysia. Belum pernah ada, belum pernah dibuat, belum pernah muncul dan wujud di Malaysia 3 orang Perdana Menteri. Kalau ini benar-benar berlaku, memang ini bukan sekadar kejutan biasa, tetapi ini satu rekod dunia. Belum pernah ada di dunia ini, mana-mana dunia di seluruh dunia ini, seluruh negara di dunia ini, yang mempunyai 3 orang timbalan Perdana Menteri. Apa sebenarnya strategi ini? Tidak bukan, kata timbalan Presiden PAS tersebut, yaitu Tuan Ibrahim Tuan Man. Beliau mengatakan bahwa itu hanyalah bersifat mi segera. Hebat. Bagi orang Sabah, ini mungkin ada yang kata, aku lihat di dalam komen-komen di Facebook, juga di laman-laman web yang menyiarkan berita tentang janji tersebut. Mereka kata itu satu gula-gula, sukar dipercayai dan banyak kali sudah dijanjikan. Janji-janji manifesto yang paling ketara yang belum pernah jadi dan muncul ialah jambatan menghubungkan Sabah dan Labuan. Bagi orang Labuan dan orang Sabah, kami tahu setiap kali pilihan raya, setiap kali ada manifesto, pasti akan munculnya jambatan Labuan Sabah. Tapi lepas saja menang, lepas saja PRU, semuanya itu hanya tinggal angan-angan Mat Jenin yang hilang begitu saja. Menang saja hilang, kalah pun hilang, menang pun hal hilang. Itulah yang kadang-kadang membuatkan kita agak geram dan marah. Walau bagaimanapun saudara-saudara, cadangan Zahid Hamidi untuk mewujudkan 3 orang timbalan Perdana Menteri, yaitu 1 dari Sabah, 1 dari Sarawak, dan 1 daripada Semenanjung Malaysia, telah pun dijawab oleh Ismail Sabri Yaakob dengan jawapan yang aku rasa boleh kata lawan bos. Kenapa aku cakap dia lawan bos? Kerana Ismail Sabri Yaakob mengatakan tidak ada apa-apa, ataupun dalam jawapan balas oleh Ismail Sabri Yaakob itu memperlihatkan bahwa tidak ada perbincangan antara Ismail Sabri Yaakob dan Zahid Hamidi dalam perkara tersebut. Kerana Ismail Sabri kata, tunggu barisan menang dahulu, barisan nasional menang dulu, undi dulu barisan nasional, baru kita bincang, katanya. Dan belum ada keputusan nak masukkan dalam manifesto ataupun tidak. Maknanya, Ismail Sabri Yaakob sekarang ini sudah mula berani melawan bosnya, yaitu Zahid Hamidi. Aku bukan nak api-apikan, aku bukan nak batu api, tapi lihatlah, bacalah sendiri berita di mana-mana, kita dapat menganalisis, kita dapat melihat bahwa apa yang dikata oleh Zahid Hamidi itu belum tentu disukai oleh Ismail Sabri Yaakob, ataupun belum tentu telah pun dipersetujui oleh Ismail Sabri Yaakob. Ada kemungkinan Zahid Hamidi hanya cakap lepas sahaja, semata-mata nak pancing undi. Terkini Ismail Sabri Yaakob kata, kalau menang dulu baru nak bincang. Maknanya, benarlah, itu semua mungkin hanya sekadar nak pancing undi. Aku secara pribadi kalau ditanya, aku tak percaya sehingga ianya jadi realiti. Seperti jambatan Sabah Labuan sebelum ini telah dijanjikan banyak kali dalam manifesto, tapi tak pernah muncul lagi jambatan itu. Bila nak muncul, aku pun tak tahulah. Mungkin tunggu sehingga bulan jatuh ke riba. Begitu juga adalah dengan janji yang dilontarkan, cadangan yang dilontarkan oleh Zahid Hamidi untuk kononnya melantik 3 orang timbalan Perdana Menteri di Sabah, 1 orang, di Sarawak 1 orang, dan di Semenanjung 1 orang. Aku secara pribadi tak akan percaya sehingga ianya benar-benar direalisasikan. Karena nanti kalau sudah menang, apalagi akan jadi alasan
Apalagi yang akan jadi alasan? Paling bagus masukkan terus dalam manifesto. Inilah yang dikatakan oleh Ismail Sabri Yaakob. Belum ada apa-apa kepastian untuk dimasukkan dalam manifesto. Saudara-saudara, itu tentang isu yang menarik tentang Zahid Hamidi dan 3 orang timbalan Perdana Menteri. Adakah itu satu sekadar sandiwara? Adakah itu satu pancing undi atau bagaimana? Anda komen dalam ruangan komen di dalam video ini. Sila tekan butang subscribe sebelum kita teruskan isu yang hangat kali ini. Zahid Hamidi nampaknya semakin hari semakin kritikal. Semakin hari semakin kebuntuan. Ada orang kata Zahid Hamidi pasti akan menang karena beliau adalah dia adalah Presiden UMNO. Tapi jangan lupa, ada banyak kali juga Presiden pun boleh kalah. Seperti Presiden APCO kalah dalam PRN Sabah baru-baru ini. Jadi adakah kemungkinan Presiden UMNO akan turut kalah? Itu semua boleh berlaku. Jangan kata ada jaminan 100%. Dalam dunia politik, semua boleh berlaku dalam sekelip mata. Ini kan pula hari ini telah disahkan bahwa anak timbalan Perdana Menteri, bekas timbalan Perdana Menteri yaitu Tun Ismail, yaitu Taufik, mengesahkan akan bertanding di Bagan Datuk menentang siapa lagi kalau bukan Zahid Hamidi. Beliau berikrar untuk melawan Zahid Hamidi bagi memutuskan dan menghentikan dominasi rasuah katanya. Taufik juga telah memohon untuk menjadi calon atas tiket PH pada PRU 15 ini. Dan hari ini juga salah seorang yang paling berpengaruh di dalam politik PH yaitu Lim Kit Siang telah pun setuju dan menyarankan supaya PH menerima Taufik sebagai calon PH di Bagan Datuk menentang Zahid Hamidi. Aku secara pribadi, aku nak lihat satu pertarungan buku bertemu ruas di Parlimen Bagan Datuk. Siapa yang akan kalah nanti? Adakah Presiden apa nama parti Taufik itu ya? Aku pun tak berapa ingat. Ataupun Presiden UMNO ini yang akan kalah. Satu orang bekas. Zahid Hamidi bekas timbalan Perdana Menteri. Taufik pula ialah bekas anak timbalan Perdana Menteri yaitu Tun Ismail. Dua-dua mempunyai aura, dua-dua mempunyai kekuatan yang berbeza, dua-dua mempunyai harapan yang kuat untuk menang. Tapi kalaulah Zahid Hamidi kalah di Bagan Datuk, apa yang akan jadi dengan UMNO? Habislah kan? Tak tahulah nanti apa drama-dramanya yang akan muncul. Sebab kali ini lawan Zahid Hamidi bukan alang-alang kepalang. Taufik Tun Ismail punya nama besar, dikelari ramai, bahkan seluruh rakyat di kawasan tersebut mengenali siapa Taufik anak Tun Ismail tersebut. Kita nantikan kalau Zahid Hamidi kalah, apa akan jadi kepada beliau? Masih berkuasakah beliau? Ataupun beliau hanya mampu melihat dan melihat sahaja, nasibnya terus menjadi bubur. Sebelum kita berpisah, tinggalkan komen Anda, tekan butang subscribe. Malaysia kita punya, kita juga sama-sama cintai Malaysiaku. Bye-bye.